Okay guys, Assalamualaikum semua Wak Asri sini. Selamat datang ke channel Wak Vibes. Dan untuk video kali ni aku akan terus saja ke konten sekarang ni adalah aku tengah buat video untuk korang ni bahagian kedua dari review aku mengenai Stubby AIO, sebuah Boro punya AIO yang telah memasuki pasaran dan telah berada di pasaran. Korang boleh tengok di kedai-kedai vape berhampiran ke apa benda ke untuk korang check harga Stubby AIO ni lah. Dan Stubby AIO ni dia adalah sebuah AIO yang boleh memuatkan Boro punya tank, dan juga dia ada keistimewaan dia boleh memuatkan Stubby tank, iaitu tank dia sendiri lah kan. Dia Boro juga Stubby tank ni sebenarnya, tapi Boro tank yang lebih besar. Jadi aku pun ada menceritakan mengenai Stubby tank ni dalam video aku berkenaan dengan Stubby sebelum ni, dalam bahagian satu, introduction kepada Stubby AIO. Jadi bahagian kedua ni aku nak fokus kepada Stubby tank ni. Macam mana kalau korang nak cuci-cuci kan, nak pisah-pisahkan komponen-komponen dia. Jadi aku dah pisahkan komponen-komponen Stubby tank ni, dan sekarang ni aku nak pasangkan lah dia punya komponen-komponen ni supaya korang nampak, korang faham yang macam mana kalau korang nak tukar flavor, tukar liquid dari fruity kepada creamy, ataupun dari tobacco kepada apa saja style liquid yang korang ada. Jadi Stubby AIO ni dia ada tank yang besar, dan untuk pasang dia memang tak susah lah, cuma kau kena ingat dia punya bahagian-bahagian dia lah. Jadi ini adalah tulang belakang, aku panggil tulang belakang, nama sebenarnya aku tak tahulah. Masukkan ni dekat bawah, bawah. Pastikan yang mana yang ada tempat pengisian ni adalah di bahagian hadapan. Dan ini deck dia, deck Stubby. Dan deck dia ni ada dua post, ada dua bahagian tiang. Kau boleh tanggalkan untuk cuci bahagian dalam ni. Kalau kita tengok kat sini kadang-kadang ada liquid, nampak tu. Kadang-kadang ada hitam-hitam, ada apa, keladak, ada jelaga. So boleh cuci lah. Pastikan bahagian ini dimasukkan dengan betul. Sebab kalau tak betul nanti tak boleh nak pasang coil. So dia macam tu. Okay. Sebelum aku pasang betul-betul, korang tengok kat sini. Ada satu benda tau. Ni. Ini korang boleh buka guys. Kalau korang nak airflow yang lebih lawas. Airflow yang lebih terbuka, yang lebih lebar, lebih lawas, lebih luas, korang boleh buka. Dan tanggalkan skru dia ni. Kau simpan skru dia ni. Jadi nanti dia tinggal satu lubang yang besar kat sini. Sekarang ni dia skru ni ada kat sini. Lubang airflow dia untuk RDL lah. Aku tak tahu berapa saiz dia, saiz bukaan lubang tu. Tapi kalau buka memang lagi besar dan seronok untuk DTL lah. Okay, pastikan bahagian depan yang ini, yang ada getah pengisian penutup lubang ni. Kemudian deck dia ni tadi, okay, nampak tak ada lubang ni. Ini lubang untuk airflow masuk, untuk pengudaraan masuk di sini. Jadi pastikan lubang dia tu di depan guys. Jangan terbalik. Kalau terbalik kat belakang, nanti ada tak seronok lah kan, tak rasyok lah. Jadi pasangkan lubang, make sure bahagian bawah deck ni, lubang dia ni di hadapan sama dengan lubang pengisian di tank. Pasangkan macam tu. Letakkan dia dulu. Kemudian ambil skru yang panjang di bawah dan letakkan skru tu. Ini yang akan mengikat body ni secara, orang kata, akan mengikat body dia, body tank ni dengan kawasan deck. Oh, kena ada ni. Okay, sorry. Okay, pastikan post dia ni pun ada. Barulah diikat. Dia akan ikat dan bagi deck ni melekat lah guys. Kalau tak ada bahagian ni, dia memang akan lari-lari je. Betul-betul ikat
dengan ketat supaya dia punya bahagian deck ni memang tak bergerak-gerak lah. Kalau dah pasang macam ni, dia dah tak tanggal lah kan. Betul. Okey, anda nampak tak ada dua skru kat sini? Satu ini, yang ini, satu lagi yang ini. Dua skru ni fungsi dia adalah untuk ikat lagi dia punya deck dia tu dengan dia punya post, ikat dia punya post dekat dia punya deck, dan juga untuk memperketatkan lagi dia punya tulang dia tu dengan kawasan deck. Itu pun kena ketatkan skru tu, ketatkan betul-betul, jangan ada loose. So ini barang memang kalau korang rajin lah, benda ni tak perlu dibuat setiap hari ataupun setiap kali nak recoil. Dia bila datang dia punya rasa nak cuci, kau gila kan. So korang akan dapat pengalaman yang lebih syok lah, sebab tank korang selalu cuci sentiasa bersih kan, tak adalah keladak-keladak ke jelaga ke kan yang akan efek flavoring semua. Okey, bila semua dah pasang dengan elok, skru dia kau dah ketatkan apa semua. Yang skru ada 4 atas ni dekat deck ni, yang ini jangan kacau. Ini untuk letak coil guys. Ini tak payah buka kalau kau nak cuci. So, lepas tu kita masukkanlah rod sebabkan stubby tank ni dia adalah menggunakan konsep RDTA, jadi deck dia dekat atas. Dan RDTA ni pada zaman sekarang ni ada pelbagai lah dia punya cara untuk dirang weak cara untuk RDTA tarik ataupun dia panggil capillary action tarik liquid untuk naik dan kena kepada kapas tu ada pelbagai. Macam kat sini dia menggunakan rod stainless steel rod. Macam ada setengah RDTA tu menggunakan kapas terjulur kapas kat bawah ni dalam tank. Ada juga yang menggunakan mesh strip macam temporal boro RDTA tu dia menggunakan mesh. So ni dah siap dah pemasangan untuk stubby tank. Jadi tinggal kau pasang top cap je. Dah siap, settle. Boleh isi, boleh wicking, letak kapas, letak coil, jalan. So inilah dia punya stubby AIO memang boleh masuk mana-mana boro RBA tank boro boleh masuk dekat stubby AIO ni, tidak ada masalah. So itu tadi dia punya cara-cara untuk pasang balik komponen-komponen yang ada pada stubby tank. So ini video aku buat untuk pasal komponen stubby tank untuk stubby AIO je. Dan korang perlu ingat satu benda, stubby tank ni dia cuma boleh digunakan di stubby AIO saja. Korang tak boleh macam mustahil lah kalau nak pasang stubby tank ni dekat dalam boro device yang lain. Sebagai contoh kalau kita tengok boro device yang lain, bahagian tank boro dia ni untuk standard boro tank. Kalau kita nak pasang stubby memang tak muat dia, memang tak boleh masuk. Jadi memang stubby tank ni hanya boleh digunakan di dalam stubby tank, di dalam stubby AIO sahaja pada masa ini. Nah, sekarang ni apa kata kalau aku terus wicking dan kata letak kapas, letak coil dekat stubby tank ni untuk tengok macam mana performance dia. Sedia guys, okey. Jadi yang pertama, kalau untuk wicking, pacakkan dia terus bahagian bawah ni untuk bawah stubby tank ni memang dia terus ada 510 connector, tak payah ada adapter apa bagai. Masukkan je dekat korang punya mod ataupun home tab untuk korang wicking. Memanglah dia kata check atomizer kan, begitu. Nampak? Ini dia punya deck. Coil kena letak macam ni. So pastikan sebab dia ada 4 skru kan, jadi 4 skru, jadi kau kena make sure skru yang betul yang dilonggarkan supaya tak buang masa korang. Dan
terus masukkan je. Memang sangat-sangat senang sebenarnya nak masukkan coil dekat Stabi punya tank ni. Dia punya deck tu dia buat memang sangat user friendly. Lepas tu ketatkanlah kaki coil tu, dia punya screw. Pastikan kaki coil betul-betul masuk dan tidak ada terlebih-lebih. Kalau terlebih sikit pun tak apa, sebab dia punya tolerance ataupun dia punya kawasan-kawasan tepi dia ni agak luas, agak banyak ruang sebenarnya yang dia ada. Dia tak macam terlalu padat deck dia ni. Setengah Boro punya RBA deck dia padat sebab nak jaga flavor. Tapi Stabi tank ni nampaknya deck dia okey lah. Kau boleh main coil besar Contohnya macam sekarang ni coil Waklu yang aku letak ni adalah saiz 2.5 inner diameter. Kau boleh, kalau tengok dari keadaan dia ni, kau boleh letak coil 3.0 pun rasanya tak ada masalah ni. Ada ruang lagi kalau nak letak coil 3.0 Ni sekarang ni coil 2.5 Waklu coil. So kalau ada coil yang terkeluar-keluar tu macam biasa lah guys potong lah, rendahkan lagi kot, macam tinggi sangat lah. Sebab aku nak kalau boleh dia hampir-hampir rapat dengan airflow punya lubang supaya flavoring akan jadi lebih nice. Okay. Okay, macam ni. Kalau boleh rendah lagi, aku cuba rendahkan lagi. Again, sorry guys, lighting akan diubah-ubah lagi nanti, akan dieksperimenkan lagi. So begini aku rasa okey lah ni, dah rendah ni. So kita tinggal priming besarkan api. Kita tengok berapa ohm oil ni pergi So Stabi tank ni kelebihan dia salah satu dari kelebihan dia adalah dia punya deck dia memang senang untuk kau uruskan wicking deck dia user friendly So sekarang tembak pada 30 watt. Okay. 0.25 ohm bacaan dia. So nak cuba rapat-rapat. Aku nak cuba rapat-rapatkan dulu dia punya coil ni. Tak nak dia buat space. Okay, kita bakar lagi sampai stabil pembakaran dia. Nampak spot tiada. Dan memang kedudukan dia berada betul-betul di tengah Kedudukan dia berada betul-betul di atas lubang airflow Di atas lubang airflow. Sekarang tinggal letak kapas. Ini yang bab yang agak tricky untuk orang yang tak pernah guna RDTA. Ada beberapa users yang Stabi AIO users, pengguna-pengguna Stabi AIO dan menggunakan Stabi tank dalam tu yang mungkin tidak pernah menggunakan RDTA sebelum ni dan tak faham macam mana konsep wicking RDTA dan mengalami masalah untuk mendapatkan wicking yang bagus, yang konsisten, yang mendapatkan kapas yang saturated Jadi sebenarnya trik dia sangat-sangat mudah. Aku pasang kapas dulu, aku tunjukkan kat korang dulu macam mana. Jadi untuk pasang kapas sangat simple, sangat senang sebenarnya dekat Stabi AIO ni. Cuma perlu macam mana-mana RBA yang lain juga lah. Bila dah pasang coil, tinggal pasang kapas dan tarik je lah. Tak susah pun. Senang je. Pasang kapas ni bukan satu hal yang sangat-sangat susah. Kau kena tahu ketumpatan dan kepadatan kapas tu je. Now, bila dah macam ni, bila kau dah dapat kapas yang nice, yang cantik, yang dah dimasukkan ke coil ni, kau kena potong dia ikut paras tepi dia je. Jangan potong lebih-lebih, jangan potong kurang-kurang. Ikut paras hujung ni, ikut paras dinding ni je. Tak perlu nak pendek lagi daripada itu, ataupun tak perlu nak
panjang lagi daripada dinding deck stubby tank. Ikut je dinding ni. So potong. Lebihan kapas ni boleh nak buang ke nak simpan itu hak masing-masing. Dan seperti biasa bila buat bila pasang kapas dekat RBA ni, korang kena fluffy kan. Fluffy kan, gebu-gebukan kapas tu. Jangan biar dia bergumpal. Bila dah fluffy macam ni, contoh, bila dah fluffy kau dah nampak yang kapas tu dah ada rongga-rongga dia yang tersendiri, kau terus masukkan je dekat bahagian juice well dia ni kan, tanpa kau tekan, kau letak je di atas rod besi tu, tanpa kau perlu cocok-cocok, tekan-tekan dan kemikkan dia. Kau just letak sahaja, tak perlu dipikit-pikit, ditekan-tekan sampai dia hilang bentuk kapas tu. Just letakkan aja. Simple. Memang method ni sangat-sangat simple sebenarnya untuk RDTA. Siapa-siapa yang biasa pakai RDTA dia tahu yang kapas sebenarnya tidak perlu di pikit-pikit sangat, ditekan-tekan sangat, dipadat-padatkan di kawasan situ. Agak-agak dia dah berjumpa, dah bertembung dengan metal stainless steel rod tu dah cukup. Tak perlu di tonyoh-tonyohkan. So nampak dari atas macam tu. Kemudian bolehlah korang nak basahkan kapas tu dengan liquid. Aku guna Medusa Hawaiian Gate. Basahkan dulu. Sebab nanti kita akan isi RDTA ni. Tapi sebelum kita isi tu, kita macam biasa, macam RBA yang lain, RBA, RTA, RDTA, RDA, kita basahkan dulu. Basahkan betul-betul. Dan sebabkan ini adalah kapas kendo, maka proses bikin yang pertama pembasahan dia tu agak sedikit lambat lah. Tapi once dah betul-betul saturated, kendo super fun. Okay. Make sure kapas tu dia betul-betul atas rod betul-betul di atas rod besi, dan dia mesra dengan besi itu. Sebab bersih, kemas, cantik tak ada berserabut-serabut. Okay, dah fire. Bila dah fire macam tu, tinggal korang ambil stubby tank ni dan isi lah. So aku pun tak nak isi banyak-banyak lah, aku nak isi separuh je. Sebab kalau banyak-banyak nanti tak habis tu. Dan tutup. Ini separuh tank, tak sampai separuh pun tank stubby ni aku isi kan. Nampak? So bila kita gerak-gerakkan, liquid akan membasahi metal rod dekat dalam ni, dan kapas tu capillary action akan membuatkan liquid ni tolak metal rod tu tolak liquid tu ke atas dan kena pada hujung-hujung kapas yang kita letakkan tadi. Sebab itulah proses wicking menggunakan metal rod ni juga salah satu wicking proses yang efisien untuk RDTA. Nampak kan nampak bagaimana pembakaran yang berlaku. Ini 30 watt, aku naikkan lagi kepada 40 watt. Butiran-butiran kecil sedang menderu-deru dan kita pasanglah top cap. Dah selesai dah proses kucing untuk stubby tank ni.
buka Stubby Tank ni, dan kita kena masukkan Stubby Tank ni dekat dalam Stubby AIO, sebab hanya Stubby AIO je yang boleh terima Stubby Tank ni pada ketika ini. Aku tak tahulah kod-kod di masa akan datang akan ada device lain yang akan ikut jejak langkah Stubby AIO ni dan boleh memuatkan boro bersaiz besar seperti Stubby Tank ni in the future. I don't know. Masukkan je macam tu dan ketatkanlah bahagian nut dia ni, flash nut, python nut, apa saja yang korang nak panggil, bahagian kunci atas ni, supaya dia ada connection. Dan kita tengok bacaan dia kat sini. Dekat Stubby AIO ni dia tulis 0.25 ohm, tembak pada 36 watt. Okay, boleh fire. Aku cuba tembak lagi tinggi 45 tak ada masalah guys. 45 watt pun okey. 50 watt. Fruity boy. Itulah tadi guys Bahagian kedua ni aku bercakap mengenai Stubby Tank, macam mana komponen-komponen dia dan juga working Stubby Tank ni. Dia adalah sebuah RDTA dan memang memerlukan kesabaran untuk melayan kerenah-kerenah dia. Boleh dengar hopefully kau boleh dengar pembakaran yang dijalankan. 50 watt. Ten second firing. Jadi kalau korang guna Stubby AIO dengan Stubby Tank ni, mungkin korang tak biasa guna RDTA kan. Jadi kalau kau layan Stubby Tank ni, kau jangan biarkan dia macam ni dan mulut kau kat sini sedut. Kau kena bagi dia begini. Jangan dia berdiri. Kau kena tengatkan mulut kau kat sini, bukan mulut kau kat sini macam ni. Jangan berdirikan dia. Kau kena baringkan dia. Sebab apa? Sebab kita nak liquid tu touching bahagian hujung rod tu, supaya dia boleh terus capillary action tu akan terus mengalirkan liquid ke kapas dan sentiasa membuatkan bahagian ini, bahagian kapas ini saturated sentiasa basah dengan liquid. Dan pengalaman aku menggunakan Stubby AIO serta Stubby Tank ni, aku boleh kata superb lah. Pengeluaran flavor dia sedap sebab dia RTTA dekat dengan mulut Kalau RTA bahagian deck di bawah, sekarang ni bahagian deck dia di atas. Jadi flavoring yang dikeluarkan dia mantap. Dan kapasiti sebanyak 9 ml tu memang sangat-sangat memudahkan kalau kau jenis orang yang tak suka nak refill, tak suka nak isi tank banyak kali dalam sehari. 9 ml punya kapasiti tu kau boleh guna sepanjang hari kot, one whole day tak ada masalah. Jadi itulah dia tadi Stubby AIO dan juga Stubby Tank. Dan harapnya video yang serba panjang ini menjadi satu video yang bermanfaat untuk mereka yang memiliki Stubby AIO dan juga Stubby Tank. Anyway, terima kasih semua yang menonton. Wah, asli sini. Assalamualaikum.